Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan seperti biasa, kita akan buat live setiap 9 pagi dan 9 malam setiap hari. Cumanya malam ini kita tidak ada live sebab macam biasa kita akan buat macam meeting bersama dengan Batik Warriors kita. Hai, apa khabar Miss Kina Imran? Hai, long time kan? Long time no see. Okay, now kita nak bercakap tentang tips-tips. Biasanya saya akan buat live dan saya akan bercakap tentang tips. Tips apa? Tips-tips macam mana caranya nak kurus dengan cara yang mudah. Right, so hari ni topik kita akan berkisar tentang macam manakah caranya untuk kurus tanpa buat apa-apa. Macam nak kurus tanpa buat apa-apa. Korang rasa possible tak nak kurus? Nak kurus ni tapi tak nak buat apa-apa. Hai, Waalaikumsalam Puan Azura. Apa khabar? Sihat ke? So, sebenarnya ada possibility, memang kajian pun telah membuktikan memang ada cara untuk kita kurus tanpa buat apa-apa. Cumanya kita kena pandai, and cara ini tanpa menggunakan sebarang produk langsung. So kalau katakan kita tahu cara-cara tersebut, saya rasa progres kita untuk kurus ni akan jadi lebih mudah, akan jadi lebih cepat dan menjadikan kita seorang yang lebih mudah mendapatkan result berbandingkan orang-orang lain, terutamanya kepada mereka yang menggunakan produk kurus. Korang rasa best tak kalau katakan bila finally dapat jumpa cara yang terbaik untuk turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk dan masih lagi berjaya menampakkan result yang lebih, yang result yang best lah, pendek kata kan. So alright, so boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat sini tu? Boleh tak komen sikit, say hi ke apa ke kan? Sebab saya nak tahu juga saya ni tengah bercakap dengan siapa. Saya nampak ada Puan Azura. Saya juga nampak Mat Sador kita, seorang pelakon, penyanyi dan pelawak yang terkenal di seluruh Malaysia. Apa khabar Tuan Muhammad Burhanuddin? Oh, gila, aku tengah promote engkau sekarang ni. Apa movie terbaru Encik Muhammad? Encik Mat. Okay, now, so hari ni kita akan bercakap. Tapi saya nak tanya dulu siapa yang ada dekat sini. Oh, roti canai tampal 2 biji. Itu namanya cari gaduh. So siapa yang ada dekat sini lagi tu, boleh tak komen sikit. Alright, so macam biasa, macam saya cakap tadi, kita akan buat live berkenaan dengan macam manakah cara nak kurus. Saya akan bagi tips-tips kurus secara harian, setiap hari 2 kali sehari, jam 9 pagi dan 9 malam. Cumanya insyaAllah malam ni kita tak dapat buat sebab kita ada meeting bersama dengan kita punya team, bersama dengan tim kita, dan saya mungkin tak dapat buat live pada malam inilah, nampak gayanya. Anyway, kepada mereka yang mungkin berminat untuk tahu lagi lebih lanjut tentang apakah itu cara untuk turunkan berat badan dengan cara yang simple, cara yang terbaik, memang saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK. Right, berada di dalam Facebook page Syah AK supaya kita akan dapat notification. Dan like lah, maksudnya like kan Facebook page saya, dan kita akan dapat notification setiap kali saya buat live. Sekiranya you all rasa live saya ni akan memberi impact kepada live kita semua. Alright, so siapa yang ada dekat situ boleh tak komen sikit, boleh tak bagi saya love. Sekiranya you all dah ready, right, sekiranya you all dah ready, boleh tak bagi saya love untuk kita mulakan kita punya 5 cara. Cara yang pertama tu apakah dia? So saya nampak adalah Puan Zalina Lina Nisa memberi saya love. Itu je lah kot yang saya dapat kot agaknya kan. Okay, now, dan saya nak minta, sekiranya you all rasa apa yang saya nak share ni akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, saya suggest untuk tekan button share. Nak tekan button share ni kena berada di dalam Facebook page Syah AK dulu. Kalau tak berada di dalam Facebook page Syah AK, nampak gayanya tak dapat nak tekan button apa-apalah, nampak gayanya. Alright, so kepada mereka yang dah ready tu, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya sedikit notification yang mengatakan yang korang dah ready dah untuk mendengar tips, untuk mendengar saya punya tips ni. Right. Waalaikumsalam coach, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat walafiat hendaknya. Alright, alhamdulillah. So dah ready. So Puan Azura dah ready. Siapa lagi yang dah ready tu boleh tak komen sesiapa yang dah ready, sebab kita akan bercakap tentang topik ini. Dan sekiranya you all rasa
topik ini akan memberi manfaat kepada ramai gila orang. Saya suggest untuk you all tekan button share. Alright. Make sure lagi ramai orang akan dapat benefit daripada hasil sharing yang kita nak buat pada pagi ini. Okay. Alright. So, ready kan? Okay, siapa lagi yang dah ready tu boleh tak komen dah ready. Boleh tak bagi saya love kepada mereka yang dah ready. Okay. Rushdi Lazim dah ready. Puan Nisa Wawa Kaja dah ready. Puan Nurul Ikin dah ready. Assalamualaikum Cik Ta yang cun melecun. Selamat pagi. Semangat pagi semua. Okay, now. Dah ready? Okay, now. Dengar ni baik-baik. Kemungkinan apa yang saya bagi tahu ni korang akan rasa macam terkejut. Ya ke? Betul ke kan? So, apa yang saya nak bagi tahu ni mungkin akan membuka minda masing-masing. So, saya nak minta you all buka minda. Buka minda, kata orang putih, open your mind. Open your mind. Coach ni duduk kajang ke? Macam pernah nampak. Alamak, duduk kajang. Alright. Dah ready Okay, now. So, bismillah. Yang pertama sekali adalah cara yang terbaik untuk kita kurus tanpa buat apa-apa adalah dengan cara bernafas. Macam bernafas. Kau bernafas pun kau boleh kurus. Macam mana kita boleh gemuk? So, point dekat sini adalah kita kena bernafas cara macam mana? Kita kena bernafas dengan cara... Okay, macam tu cara bernafas yang terbaik. So, that's why setiap kali kita nak macam exercise ke apa ke, kita kena digalakkan untuk bernafas dalam-dalam, ataupun bila kita nak menenangkan diri kita adalah dengan cara bernafas dalam-dalam. Sebab bila kita bernafas, kita akan menyedut oksigen yang banyak dan kita akan distributekan ataupun kita akan menghantar oksigen tersebut ke seluruh tubuh badan kita, dan oksigen ini boleh digunakan macam-macam perkara. Antara perkara tersebut adalah dengan cara membakar lemak kita. So that's why bila kita bernafas dengan sangat dalam macam tu, kita akan dapat kesan yang positif, impact yang positif terhadap tahap kesihatan kita. Dan dalam erti kata lain sekarang, bila kita nak turunkan berat badan dengan cara kita bernafas dengan dalam-dalam macam tu, insya-Allah ianya akan memberikan kita lebih rasa mudah sangat untuk kita turunkan berat badan kita. So macam okey tak korang rasa? Alright, Putri Ziana buka minda okey. Ainal X kisah, Anal tak kisah kot. Alright, coach duduk kajang okey, dah ready. Nur Rasiah Yusof dah ready semua okey. So alhamdulillah. Yoga bagus kan? Saya rasa yoga pun bagus juga. Saya sekarang ni sedang berjinak-jinak dengan yoga sekarang. Berjinak-jinak dengan yoga sekarang. So, yoga ni best sebenarnya. Dia puas hati. Alright, so, now. Salam coach. Selamat pagi Puan Shima Hashima. Apa khabar? Alright. So, now. Macam, yang pertama tadi, boleh faham tak? Boleh tak faham macam manakah caranya bernafas tu boleh membantu kita membakar lemak? Saya bagi contoh tunjuk sikit cara bernafas. Tunjuk sikit cara bernafas. Kejap. Bernafas macam ni Dalam-dalam kita bernafas. Bila kita bernafas dalam-dalam, insya-Allah kita akan lebih mudah sebenarnya. Kita akan lebih mudah membakar lemak. Contohnya macam mana tahu? Contohnya macam mana? Siapa sini nak tengok saya buat eksperimen sikit? Kita ni suka buat eksperimen. Eksperimen macam mana? Eksperimen macam manakah caranya untuk kita mudah membakar lemak dengan cara bernafas. Macam ni cara dia. Let's say, kalaulah katakan kita ada api, yang kita letak dekat lilin. Kita pasang lilin, kita pasang api kat lilin tu. Lepas tu kita tutup dia dengan gelas. Bermaksud api itu akan padam dengan mudah. Kenapa? Sebabkan tak cukup oksigen berada dekat dalam gelas yang telah kedap udara tu. So bila jadi macam tu, saya nak tengok saya tak dapat nak tengok. Right, saya bukan nak tunjuk ni. Saya nak bagi gambaran sebab saya rasa semua orang pun pernah experience benda ni. So let's say kalau katakan you all buka lighter, pasang dekat lilin, dan lilin tu pula ditelangkupkan, gelas tu terlangkupkan dekat lilin. So apa yang berlaku pada lilin itu adalah api pada lilin tu akan terpadam. So itulah sebenarnya konsep bila kita bernafas dalam-dalam, kita telah supply oksigen kepada setiap tubuh badan kita, ke setiap bahagian badan kita. Dan pada masa yang sama juga, sekiranya kita buat tu secara berterusan, kita memberikan oksigen yang banyak
kepada sel-sel kita dan akan mudah untuk membakar lemak kita. So, pembakaran ataupun combustion memerlukan oksigen untuk berlaku dengan baik. So, tanpa that combustion, tanpa that pembakaran tu, dia akan susah untuk membakar lemak. So, that's why cara kami dalam Batak Fitness adalah dengan cara membakar lemak student-student kita. Dan kita akan jadikan lemak tersebut sebagai sumber tenaga student-student kita, sebabkan lemak itu adalah tenaga sebenarnya. Lemak yang kita rasa macam tak suka sangat tu kan, kita pegang perut, banyaknya lemak aku. Kita pegang bawah lengan, banyaknya lemak aku kan, banyak sangat lemak dia. So, itu adalah tenaga sebenarnya yang boleh membantu kita bergerak dengan lebih lama, ataupun boleh memberikan kita tenaga, pendek kata. Waalaikumsalam Kak Asmah. So far boleh faham tak poin saya yang pertama tu? Kalau boleh faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love? Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang faham, berapa ramai agaknya perlukan explanation yang lebih jelas lagi. Tapi sebelum tu juga, boleh tak saya nak tahu berapa ramai dekat sini orang yang kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen kali pertama? Ataupun kalau segan nak komen, boleh tak bagi saya muka sedih kalau katakan kalau katakan kali pertama tengok saya buat live. Sebab saya hari-hari saya buat live. Sehari saya akan buat dua kali sehari lah, pendek kata dua kali sehari saya akan buat live, supaya saya cuba nak memberi tips-tips, cuba nak memberi kesedaran kepada kita semua, supaya kita semua walaupun tak kisahlah umur berapa tahun sekalipun, kita masih lagi boleh untuk turunkan berat badan dengan cara yang sihat tanpa menggunakan sebarang produk. Oh, ramai juga kali pertama ni Kali pertama Ainal tak kisah kali pertama, Puan Ani Isa pun kali pertama, Puan Nisa Wawa Kaja pun kali pertama, Teratai Desa pun kali pertama. So, Alhamdulillah. Alright, so kepada mereka yang kali pertama menonton Facebook live saya ni, welcome ke dalam Facebook page Syah Ike. Sebab saya akan buat live hari-hari, setiap hari 2 kali sehari insyaAllah. Cuma hari ni saya akan buat sekali saja sebab malam ni kita ada perjumpaan secara virtual bersama dengan Batak Warriors kita. So, Batak Warriors, boleh tak bagi saya muka marah sikit? Puan Nur Edrin pun kali pertama juga tengok saya buat live. Hai Puan Nur Edrin. Saya harap saya punya Facebook live ni akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. So, that's why saya minta you all untuk tekan button share supaya lagi ramai lagi orang yang kali pertama tengok saya buat live ni. Seperti Puan Rusa, Mida dan sebagainya. Sorry lambat masuk, so tak tahu yang pertama apa, nanti tengok ulangan. Okey, tak apa. Yang pertama tadi adalah dengan cara bernafas dalam-dalam. Itu je. Bernafas kot, itu pun boleh membakar lemak kalau ikutkan. Okey, now, siapa yang dah ready yang kedua, boleh tak komen dah ready yang kedua? Saya nak share sekarang ni yang kedua pula. Right. So, okey. Ada juga beberapa yang kali pertama tengok saya buat live kan. Puan Magno Topas pun kali pertama juga tengok saya buat. Okey, kepada mereka yang kali pertama, welcome. Alright. So, yang seterusnya apa pula? Yang seterusnya, siapa yang dah ready yang seterusnya, boleh tak komen dah ready? Boleh tak like? Boleh tak bagi saya apa hal buat emoji marah? Buat emoji marah tu saja seronok-seronok kan? Emoji ada banyak dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita tak fully utilize semua emoji tu macam tak best pula. Okay, yang dah ready ni kan, siapa yang dah ready untuk tahu yang seterusnya? Boleh tak komen kalau nak tahu apakah yang seterusnya? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak, saya nak tahu berapa ramai agaknya dah ready. Macam tak ready je, mungkin seorang je ready kot. Mungkin Puan Nur Rasyah sahaja yang dah ready, dengan Puan Nurul Ikin sahaja yang dah ready gamaknya. Siapakah yang lain yang dah ready tu? Okay, tajuk apa tu coach? Tajuk 5 cara kurus tanpa buat apa-apa. Macam right. So, yang kedua adalah macam manakah caranya untuk kita membakar lemak kita tanpa buat apa-apa sangat? Adalah saja seronok-seronok kan Cik Tak kan? Alright. So, apa tadi? Macam mana cara yang seterusnya untuk kita membakar lemak tanpa buat apa-apa je lah. Cara ni sebenarnya kan, kalau kita dapat master cara macam ni, insyaAllah waktu kita tengah tidur pun kita boleh bakar lemak. Dah tengah tidur pun boleh bakar lemak. Tengah kita mimpi indah atas katil pun kita boleh bakar lemak. Macam mana cara dia? Cara dia macam ni. Dengan cara meningkatkan
muscle mass kita ataupun meningkatkan berat muscle kita, supaya sebabkan bila kita meningkatkan muscle mass kita ataupun meningkatkan berat muscle kita, BMR kita akan tinggi, dan bila BMR kita tinggi, dia akan senang membakar lemak kita walaupun kita hanya tidur. Dan walaupun kita tidur sepanjang hari, kita masih lagi boleh bakar lemak. Macam kita ni punyalah terkial-kial, melompat, memanjat, mendaki, berenang, berlari, berpeluh-peluh macam air hujan. Itu pun belum tentu lagi boleh kurus. Cara macam tu memang senang gila pun boleh turunkan berat badan. So that's why bagi saya, that's why saya suka sangat pergi gym dan membina muscle. Cumanya sekarang time PKP ni mungkin ada sedikit kesusahan. Macam nak masuk ke gym tu rasa macam masuk ke kelab malam pula kan. Macam nak masuk ke tempat-tempat maksiat pula saya rasa kan. So that's why PKP lah katakan, saya faham lah. Maksudnya dia cuba nak menurunkan, flatten the curve kata orang putih. Right. So itulah cara dia. Macam manakah cara dia untuk membakar lemak tanpa kita buat apa-apa, adalah dengan cara apa? Dengan cara kita membina muscle kita. So that's why lelaki sepatutnya lebih mudah untuk membina muscle, untuk membakar lemak, sebabkan muscle mass lelaki secara lahiriah dia memang senang untuk dibentuk, senang untuk dibina berbanding dengan wanita. Tetapi wanita pun senang juga untuk membina muscle. Dan insya-Allah kalau katakan perempuan bina muscle, angkat besi dan sebagainya, dia masih lagi tidak akan dapat bentuk badan macam lelaki punya. Percayalah cakap saya, cubalah angkat berat sama berat dengan apa yang Abang Sador tu angkat, takkan jadinya macam Abang Sador tu punya badan kalau kakak-kakak ni nak angkat besi. Sebab apa? Sebab hormon wanita tak banyak. Memang ada testosteron pada wanita tapi tak banyak. Dia lebih banyak kepada lelaki disebabkan kurangnya hormon testosteron. Perempuan takkan dapat badan macam lelaki, sebabkan lelaki dapat badan macam tu sebabkan hormon testosteron dia. Wanita pula sebabkan dia ada estrogen, dia lebih mudah untuk membina lemak. So that's why kepada mereka yang mengambil hormon testosteron dan sebagainya, hormon estrogen ataupun hormon wanita dan sebagainya, dia akan mudah membina lemak pada bahagian-bahagian yang tertentu. Waalaikumsalam Kak Zila, apa khabar? Betul tu coach, Kak As dah cuba tapi takkan jadi. Saya nak cerita sikit pada Kak Asmah, boleh tak? Saya nak cerita sikit pasal Kak Asmah ni. Dulu Kak Asmah ni badan dia agak besar, double XL ke triple XL saya tak pasti, dan sekarang ni dah pakai baju size S. Dan apa yang Kak Asmah buat, antara benda yang kita semua ingat Kak Asmah adalah Kak Asmah mengangkat tong gas. Macam mengangkat tong gas tu kan. So Kak Asmah punya badan tak jadi macam badan Abang Sador walaupun angkat tong gas. So point dia kat sini adalah dia masih lagi dapat mengecilkan badan dia. Malah sebenarnya bila dia mengangkat tong gas, muscle dia akan lebih mudah terbina. Dicampur pula dengan pemakanan yang diberikan, dengan meal plan yang diberikan, memang mudah untuk membina muscle sebenarnya. Dan lepas dah lebih banyak muscle terbina, dalam pada masa tak buat apa-apa pun, lemak kita akan terbakar dengan mudah gila. So that's why mereka yang ada macam banyak muscle tu juga akan lebih mudah berpeluh, sebabkan berpeluh tu pun juga adalah salah satu petanda yang menunjukkan lemak kita sedang terbakar pada waktu tu. Dalam kereta pun boleh membakar lemak. Betul, tarik nafas dalam-dalam. In fact sebenarnya saya tengah bercakap macam ni, saya susah nak membakar lemak sebab saya kurang gunakan nafas saya untuk bernafas dalam-dalam, sebab saya keep on bercakap. So kalau katakan nak membakar lemak, dalam erti kata lain kena senyap. Macam tu kan. So itulah cara dia. Topik yang pertama tadi adalah dengan cara bernafas dalam-dalam. Yang kedua pula adalah dengan meningkatkan muscle mass kita. Selamat pagi Puan Izan Cookies. Apa khabar semua yang ada dekat sini? So far boleh follow tak point saya yang pertama dan point saya yang kedua? Kalau boleh follow, boleh tak komen boleh follow? Kalau katakan nak saya repeat balik, boleh tak bagi saya muka sedih? Saya akan repeat semula kalau nak saya repeat daripada part yang pertama dan part yang kedua sebelum saya masuk part yang ketiga. Sebab part yang ketiga ni dia lebih teknikal sikit. So saya perlukan semua dekat sini untuk ambil
cuba concentrate sedikit supaya kita akan dapat faham poin kita yang ketiga ni. So, yang dekat luar sana yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform di luar sana, di dalam Facebook group ataupun mana-mana di tempat di luar sana, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK supaya setiap kali saya buat live, you all akan dapat notification bila you all tekan button like ataupun follow, dan juga berada juga di dalam Facebook page saya, sebab setiap kali you all komen, saya akan nampak dan saya akan boleh sebut. Macam sekarang ni Puan Hayati Osman kata dah ready. Saya rasa dia cakap dah ready tu pada poin saya yang kedua, tapi saya baru dapat baca sekarang. Alright, so kepada mereka yang dah ready tu, boleh tak komen dah ready, sebab saya nak masuk poin saya yang ketiga pula. Poin saya yang ketiga pula adalah saya share dulu. Okey, saya share dulu. Share dulu siap-siap. Kenapa saya minta you all tekan button share juga adalah sebab supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni. Sebab apa yang saya percaya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang dekat luar sana. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah tekan pun button share, supaya saya doakan kepada mereka yang dah tekan button share tu akan mendapat ganjaran yang lebih setimpal daripada yang sepatutnya dia dapat. Okay, now, yang seterusnya apa lagi? Siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready. Tapi sebelum saya nak tunggu korang cakap dah ready tu, saya nak bagi tahu sikit tentang rahsia saya. Rahsia Syah AK, rahsia Coach Syah. Macam manakah kami, alright, bagaimanakah kami telah, macam mana saya telah berjaya menjadikan diri saya bertenaga sepanjang hari adalah dengan cara mengambil superfood. Superfood ni adalah sejenis makanan yang kami dah buat untuk menjadikan diri saya. Sebenarnya saya selalu ambil benda ni. Saya selalu ambil benda ni sejak tahun 2012. Dia memberikan saya tenaga, dia membantu saya rasa kenyang lebih lama, dan especially bila saya nak berpuasa tu, pada waktu bersahur saya ambil 1 sudu besar superfood dan saya akan rasa kenyang tu lama sikit. So that's why kepada student-student saya memang sarankan untuk mencuba superfood ni. Memang dia akan memberikan impact, right? Impact yang positif kepada diet kita, especially bila kita nak menurunkan berat badan. Okey, kepada mereka yang dah ready tu, saya nak bagi tahu poin kita yang ketiga, dan cuba take note poin saya yang ketiga ni, sebab poin saya yang ketiga ni akan memberi impact kepada ramai gila orang. Apakah dia? Apakah dia? Dengan cara bergerak sikit. Bergerak dengan memastikan degupan jantung kita 50 ke 60% daripada maksimum heart rate kita. Apa benda tu kan? Ini that's why saya nak minta you all fokus kejap. Saya nak minta you all fokus kejap macam mana bila kita tahu berapakah maksimum, berapakah degupan jantung maksimum kita, kita boleh buat sedikit calculation untuk menentukan berapakah 50% ke 60% daripada maksimum heart rate kita, dan ianya boleh membantu kita membakar lemak, sebab dalam range 50 ke 60% daripada maksimum heart rate kita ataupun degupan jantung maksimum kita 50 ke 60% macam tu, dia sedang menggunakan lemak sebagai sumber tenaga kita. Apa benda cakap ni? Okey. Siapa sini nak saya explain dengan lebih detail lagi? Ataupun siapa sini nak saya explain lagi? Okey, saya nak, kalau katakan terpaksa saya lukis. Sebab saya ni suka melukis sebenarnya. Dulu masa saya sekolah rendah, lukisan saya dapat nombor 1 ke belakang. Sebab saya memang suka sangat lah melukis. Alright. Siapa yang nak tengok saya melukis sikit ni? Saya nak cerita macam ni Allah. Okay, let's say macam ni, saya nak buat lukisan sikit. Ini adalah kita punya degupan jantung. Macam mana buat? Macam ni Okay. Ini adalah degupan jantung kita, nampak tak? Nampak kan? Alright. So kita ada dalam beberapa kadar, range kita macam tu lah kot. Okay, buat sikit warna merah. Okay, macam ni
range yang pertama, range yang kedua, range yang ketiga, range yang keempat, range yang kelima. Alright. Nampak tak nampak dia gini lah Range yang pertama, degupan jantung kita. Okay, macam kita sekarang ni, kita ada degupan jantung. Siapa sini yang tak ada degupan jantung, boleh tak komen sikit? Siapa sini yang ada degupan jantung, boleh tak komen? Saya ada degupan jantung. Kalau katakan tak ada degupan jantung, saya dah risau. Pagi-pagi buta pun dah ada orang yang tak ada degupan jantung. Tengok live saya jadi seram sikit. So, macam mana? Bila kita ada degupan jantung, kita kena tahu berapakah sebenarnya kita punya maksimum degupan jantung kita. Dengan cara macam mana? Kita tengok umur kita berapa tahun. Macam contohnya lah kan, macam seorang yang berumur 40 tahun, degupan jantung maksimum dia adalah sebanyak 180 beats per minit. Okey, dia akan dapat 180 degupan dalam seminit kalau dia berumur 40 tahun. So far boleh faham ke? So far boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Okay, so point dia kat sini, bila kita dah tahu berapakah maksimum heart rate kita, 50% tu adalah dalam 90 beats per minit kepada 60 dalam 90 campur 18, 108 minit. 108 beat per minit. Okay. So, saya masih lagi hidup, Alhamdulillah. Jantung masih berdegup. So, Alhamdulillah lah. So, saya rasa yang sedang menonton saya ni baru 2 orang sahaja yang beritahu kat saya dia jantung dia masih berdegup. Yang lain ni macam mana? Hello? Kotlah, saya tiup dia terus mendatangkan nyawa semula kan. So, kita ada banyak range. Range yang pertama, range yang kedua, range yang ketiga, range yang keempat dan range yang kelima. Dan ini adalah nama dia cardio range. Cardio range, bagaimanakah degupan jantung kita punya 40 max degupan jantung 180 minit. Okey. Bukan 40 max, maksud saya kalau seseorang itu berumur 40 tahun, maksimum degupan jantung dia adalah 180 degupan seminit. So, kalau katakan kita nak membakar lemak kepada mereka yang berusia 40 tahun ni, dia kena pastikan dia punya degupan jantung dia adalah dalam kadar 90 degupan seminit sehingga 108 degupan seminit. Itu dalam range yang macam tu akan membakar lemak mereka yang berusia 40 tahun untuk menjadikan lemak mereka sebagai sumber tenaga untuk meneruskan pergerakan mereka pada hari itu. Macam kan dah pening kepala sikit, itulah masalah dia kan. Saya kena ada lukisan-lukisan siap. So, kepada mereka yang mungkin nampak ataupun faham serba sedikit, saya nak explain lagi. Alright. Macam manakah dia nak buat benda ni sebenarnya? Auto minimize. Okay. Coach, Alhamdulillah. So, ramai yang masih bernafas sekarang ni. So, Alhamdulillah. Saya pun risau sebenarnya. Sebab sekarang ni lepas raya ni banyak jin-jin yang dah dikeluarkan. Setan-setan dah keluar. Takut nanti ada yang sedang menonton saya ni kan. Tak ada bernafas ni, saya risau. Seram. Tak, buat lawak sikit. Buat lawak sikit je. Hai Puan Kamila, apa khabar? Okay, now. So, saya minta maaf kalau katakan apa yang saya cakap ni mengguris perasaan seseorang. Saya minta maaf. Tapi point saya kat sini adalah, let's say katakan sekarang ni usia seseorang itu, saya nak cuba tulis mirror image. Kalau umur seseorang itu 40 tahun. 40 tahun, katakan 40 tahun. Alright. Kalau usia dia 40 tahun, dia punya degupan seminit adalah sebanyak 90. Terbalik. 90 ke 108 beats per minit kalau usia dia 40 tahun. Alright, kalau usia dia 40 tahun, dia punya degupan jantung yang akan membakar lemak dia adalah 90 beats per minit kepada 108 beats per minit. Kalau usia 50 tahun pula, okey, kalau usia 50 tahun pula, kalau usia 50 tahun, alright, dia punya degupan jantung dia adalah 220 tolak dengan 90, 220 tolak dengan 50 dapat 170. So, dia punya degupan jantung dia dalam 85 ke 85 campur dengan 17
campur dengan 17. So 102. Okey. Kalau katakan Kak Asmah berusia 50 tahun, dia punya degupan jantung dia kena dapatkan 85 beats per minit ke 102 beats per minit. Dalam range yang macam tu dia akan membakar lemak banyak gila. Berapa minit kena buat senaman sebelum buat ujian degupan jantung? Bukan. Okey. Macam ni tau. Mungkin Puan Ketuan Joy Edna ni, alright, begini tau cara dia. Bila kita exercise, bila kita bergerak, bila kita buat apa-apa, degupan jantung kita akan meningkat. Kita kena pastikan degupan jantung kita meningkat dalam range 50% ke 60%. Masa itulah sebenarnya degupan jantung kita tu ataupun tenaga kita tu akan membakar lemak-lemak kita. So itulah sebenarnya akan membantu kita. So tak kisah you buat apa-apa sekalipun, exercise ke apa ke, in fact sebenarnya benda macam ni walaupun you tak exercise, 50% ke 60% korang boleh buat dekat rumah sahaja. Macam mana? Bergerak daripada sofa ke fridge, ambil makanan, duduk balik, bangun balik, buat kerja, angkat kerusi, letak dekat meja makan, masak sekejap. Macam tu je, tapi kena buat dalam range yang lama. Tapi cara yang paling praktikal sekali untuk kita buat adalah dengan cara kita berjalan. Bukan berlari, bukannya beria-ria, tapi berjalan. Berjalan keliling rumah katakan, berjalan non-stop. Itu sebenarnya akan membantu kita untuk membakar lemak kita. Sebab apa? Cara macam tu telah terbukti melalui kajian-kajian, antara kajian yang telah dibuat antara profesor yang telah melakukan kajian ini, nama dia adalah Carvonen dalam pada tahun 19 something, saya tak ingat bila, tapi dia buat kajian macam tu. Dia siap buat macam-macam ujian lah, letak macam-macam benda. Dia tengok dalam range 50% ke 60%, lemak kita akan terbakar lebih banyak daripada biasa. So that's why kepada mereka yang dah ada jam fitness tracker tu, boleh monitor dia punya degupan jantung tu, tengok berapa persen. Alright. So berapa lama berjalan tu coach? Okay, saya nak baca sikit komen sebelum saya pergi lebih jauh. Saya dah agak dah, topik ni mungkin ada ramai orang nak bertanya kan. So masih bernafas lagi coach, alhamdulillah, daripada Puan Zilahas. Apa khabar Puan Zilahas? Okey, Puan Kamilah, 50 tahun saya dah bagi dah tadi contoh dia. Salam coach, selamat pagi Puan Rahimah Imah, apa khabar? Okey, berapa minit nak buat senaman sebelum buat ujian? Inilah senaman sebenarnya, senaman berjalan kaki secara relax-relax. 40 tahun tadi saya buat 90 kepada 108 minit. Waalaikumsalam Kak Hanis Syahya, apa khabar? Kak Hanis, kita dah lama kita tak jumpa. Dia sebabkan dia masuk hospital, dia nak recover sikit. So saya sangat-sangat seronok bila Kak Hanis bagi tahu di WhatsApp saya, Kak Hanis in the house, I'm back. Okay, Kak Hanis, apa khabar? Welcome. Alright, so berapa lama nak berjalan tu? Okay, kalau berapa lama nak berjalan tu, lagi lama kita berjalan, lagi lama berjalan, lagi banyak lemak tu terbakar. Alright, coach, hari ni saya senaman, BPM saya 70 dan tercatat kat jam tu. Okey ke? Okey. Kalau katakan macam tu, pertama sekali kita kena lihat berapakah umur kita. Okey, jap, saya buat calculation sikit lah. Boleh tak saya nak buat calculation sikit? Saya rasa macam topik ini lebih best. Puan Mar Bakti nanti pun saya akan kirakan untuk Puan Mar Bakti juga, berapakah sebenarnya kesesuaian degupan jantung kita untuk kita membakar lemak kita. So Nur Edirin commented, so that's why lah aku suruh kau tengok aku dekat sini. Alright. Okay, umur 35, berapa degupan jantung? Okay, saya nak buat satu persatu. Saya nak buat 35, lepas tu pula 55. 35. Coach, untuk umur 44 tahun, minimum degupan jantung perlu berapa baru dikatakan dalam keadaan yang baik? Okay, degupan jantung kalau yang minimum, macam saya, dia ada macam satu test tu, nama dia SPO something kan. Dia boleh check dalam keadaan kita rehat macam tu,
kita sepatutnya dapat dalam 80 beats per minit, 80 macam tu, 70 ke 80, itu namanya sihat. Alright, sambung balik. Apa tu nama dia? 70 ke 80 beats per minit tu bermaksud dia dalam keadaan seorang yang aktif lah kan. Okay, sekarang ni saya nak buat kejap dia punya matematik dia. Umur dia, kalau katakan umur dia adalah saya nak bagi contoh 3 orang, 35. Siapa 35 tadi? 35 tadi adalah Nur Edirin. Okey, Puan Nur Edirin, saya suggest untuk berada di dalam Facebook page Syaik, like Facebook page Syaik, follow Facebook page Syaik, sebab mungkin ini akan membantu diri puan. Dan kedua, Kak Hanis Yahya, 46 tahun, sebabkan Kak Hanis adalah seorang iron lady jugalah. 40 tahun tadi dah bagi tahu. Kemudian 55 tahun kan? Okey, 55 tahun. Okey, maksimum heart rate dia pula adalah sebanyak saya buat kalkulasi dulu. Boleh tak? Okey. Okey, 70 ke 80. Right, so alhamdulillah. Okey. Okey. Umur 52. Tak nak 50. Okeylah, 52. 52 tak banyak beza pun dengan 50 tadi. 50 tadi dalam 85 ke 102 macam tu. Sekejap saya buka kejap untuk ni. Yang ini darab dengan 50%. Yang ni pula darab dengan 60%. Siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready untuk saya bagi tahu. Untuk yang 35 tahun ni, untuk yang 35 tahun tadi Nur Edrina ni, dia kena dapatkan 92.5 beats per minit dengan antara 92 kepada 111 beats per minit. So itu adalah macam mana caranya untuk kita membakar lemak. Untuk yang berusia 46 tahun, okey, dia kena dapatkan dalam 87 ke 104 beats per minit dalam sekali pergerakan. Kemudian untuk yang berusia 55 tahun, 82 ke 99, 60 tahun 80 ke 96. So kalau perasan, lagi berusia kita lagi kurang degupan jantung kita. Heart rate selalu 100 over sampai P buat ujian thyroid negatif, alhamdulillah. So alhamdulillah, kalau katakan selalu 100 tu maksudnya tak buat apa-apa ke macam mana. So mungkin juga cuba tengok kalau katakan puan ada masalah kolesterol mungkin, ataupun ada masalah, ataupun saya pernah experience benda ni juga. Kalau terlebih kafein, memakan makanan yang mempunyai termogenik yang tinggi, macam kafein ke, ataupun kopi ke, ataupun teh ke kan, benda tu akan meningkatkan kita punya degupan jantung juga secara tak langsung. Okey, aku baru bagi tahu poin yang ketiga ni. Poin yang ketiga dah bagi tahu kan. So far boleh faham tak poin yang ketiga ni? Poin yang ketiga ni saya siap bagi contoh lagi pada umur masing-masing. Okey, yang paling penting sekali adalah macam mana nak dapatkan 50 ke 60% daripada kita punya what we call that, kita punya heart rate dengan cara bergerak, brisk walking, salah satu cara tu. Bila kita ada jam fitness tracker tu, kita akan dapat detect berapakah sebenarnya. Okey, macam puan Izan Cookies, sekejap saya nak tengok berapa. Dah ready kan. So dah ready. Tapi sebelum tu saya nak boleh tangkap dah coach. Maksudnya lagi muda degupan banyak pula. Yes, betul. Lagi muda, lagi senanglah kita untuk, lagi tinggilah degupan jantung kita sebenarnya. Okay, now saya nak buat untuk Puan Izan Cookies pula. Last sekali sebelum kita masuk pergi ke poin seterusnya. Puan Izan Cookies berumur 59 tahun. Ke mana Alamak. Okey. 59 tahun tadi tu tak jauh lah dengan umur 60 tahun. Macam kalau katakan tadi kita dapat 70 tu, dia kena tingkatkan sikit ke 80. Sikit je lagi. Kena bergerak sikit lebih. Kena beli jam jugalah tu. Tak semestinya sebenarnya. Tak semestinya. Yang paling penting sekali kadang-kadang kita kena monitor je. Kita kena monitor
kita punya rasa fitness level kita. Kadang-kadang bila dia berjalan naik tangga pun dia sedang meningkatkan dia punya heart rate dia. Yang paling penting sekali kita tak pergi terlalu laju naik tangga ataupun tak pergi terlalu rendah sangat, sebab kita nak berada dekat dalam nama tempat tu adalah sweet spot. Sweet spot dalam 50% kepada 60% kita punya maximum heart rate kita, supaya lebih mudah untuk kita membakar lemak. Sebab pada waktu itu pun ianya akan membakar lemak sahaja. Guna HP pun ada stopwatch. Okey, memang stopwatch tu adalah stopwatch. Itulah masa, tapi kita nak tengok degupan jantung kita sekarang. Alright, so siapa lagi nak tahu yang seterusnya boleh tak komen sikit dah ready. Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk kita punya point nombor 4. So, yang dah ready point nombor 4. Okay, tadi tu saya harap berapa lama ada jam ni. Dah lama dah ada jam ni. Okay, good. So, siapa tadi? So, again, kepada mereka yang sedang berada dekat mana-mana tempat dekat luar sana, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page saya. Okay, tapi boleh tak saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali? Okay. Saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali. Kenapa saya nak explain siapakah diri saya? Sebab saya nak tunjuk yang korang tengah mendengar point ni daripada seorang yang dah berkaliber. Okey, nama saya Syah. Saya seorang coach, fitness coach, telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja tanpa menggunakan sebarang produk. Babe, tanpa produk kot. Ramai orang kurus sibuk sangat belanja produk. So sekarang ni saya explain, saya ajar kepada student-student saya untuk kurus dengan menggunakan ilmu tanpa menggunakan produk. So that's why cara ini telah pun terbukti membantu ramai gila student saya menurunkan berat badan mereka dan meningkatkan tahap kesihatan mereka dan menjadikan mereka lebih muda daripada dalam. Bak lelaki, baik lelaki ataupun perempuan. So kalau nak tahu lebih lanjut, like Facebook page Syaikh. Setiap hari jam 3 petang kami akan upload video-video, testimoni, screenshot dan juga boleh tengok review kami dekat dalam Facebook page Syaikh, dan supaya korang boleh nampak sendiri sejauh manakah keberkesanan cara yang diajar ni terhadap student-student kita dan berjaya membantu mereka menurunkan berat badan mereka. So that's why saya bercakap ni adalah berdasarkan study, adalah berdasarkan experience dan berdasarkan journal-journal yang saya dah baca melalui pembelajaran yang saya ambil. Tujuan saya lah untuk membantu seramai mungkin orang dan target saya untuk membantu seramai 4,500 orang, dan dengan bantuan Batak Warriors, insya-Allah kita akan dapat capai apakah target kami itu. Alright. Kali kedua tengok coach gym ke coach? Coach gym tutup. Gym tutup. Macam mana nak coach gym? Alright. Saya buat online je. Alright. So now yang keempat tadi, betul tanpa produk, tapi masih ramai tak percaya, masih bergantung dengan produk. Kan? Kesian gila kan? Saya kesian betul dengan orang yang masih bergantung kepada produk, sebab diorang terpaksa beli lagi, restock lagi. Mungkin duit diorang habis, tapi mungkin juga diorang tak dapat turunkan berat. Kalau dapat turunkan berat pun, bila diorang stop sahaja menggunakan produk tu, berat diorang naik semula, malah mungkin naik lebih banyak lagi daripada berapa banyak yang diorang dah turunkan berat badan mereka. Dan yang saya paling risau sekali, takut nanti datang penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit-penyakit yang melibatkan jantung, yang melibatkan hati, yang melibatkan buah pinggang dan sebagainya. Itu akan mendatangkan impak yang sangat merisaukan kepada saya. So that's why saya memang galakkan untuk you all tekan button share seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada hasil sharing saya, supaya mereka tak perlu lagi dah menggunakan produk-produk kurus, tak perlu yang menggunakan produk-produk pil-pil dan sebagainya, sebabkan cara itu tak pun membantu you all untuk turunkan berat badan. So that's why saya buat live ni untuk memberi kesedaran kepada seramai mungkin orang, supaya mereka faham cara yang terbaik untuk turunkan berat badan. So dengan tekan button share tu, lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada kita. Bukan setakat daripada mereka sahaja, malah mungkin juga diorang akan dapat
tahap kesihatan yang lebih baik hasil daripada you all tekan button share itu sahaja. So saya sangat-sangat percaya dan saya ulang lagi sekali, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dengan tekan button share itu, saya yakin dan saya sangat percaya you all telah pun memberi manfaat kepada orang yang dekat luar sana yang mungkin sekarang ni tengah terkapai-kapai nak cari jalan untuk turunkan berat badan. So now, poin saya yang keempat pula. Poin saya yang keempat, cara yang paling mudah ataupun cara kita tak payah nak buat apa-apa sangat untuk kurus adalah dengan cara minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak. Kita ni duklah sibuk guna produk-produk detox. Produk detox sana, produk detox sini, dah belanja dah macam belanja produk kurus juga. Beli produk detox bukannya sikit-sikit mahal-mahal. Bukannya sikit-sikit lah mahal-mahal. So point dekat sini adalah korang tak perlu nak beli produk detox sangat. Korang boleh minum air banyak sahaja sebabkan kita dah ada buah pinggang, dah ada hati dah, tujuan dia untuk detox. Dan untuk detox tu kita perlukan air sikit. Kita perlukan air dalam 2 liter macam tu ke 3 liter untuk flush semula bahan-bahan kotoran tu keluar daripada tubuh badan kita. Yang jadi masalahnya kita tak cukup minum air. Bila kita tak cukup minum air, memang dia akan susah sikit untuk turunkan berat badan. Malah, bila kita minum air dengan secukupnya, kita telah membantu kita punya buah pinggang, telah membantu kita punya hati untuk menjalankan tugas-tugas mereka untuk membuang benda-benda detox, benda-benda toksin dekat dalam badan kita. Dan lepas dah macam tu, lebih mudahlah kita untuk menurunkan berat badan. Okay, saya nak baca sikit nak baca sikit komen daripada Kak Asmah. Nak kurus tapi malas exercise, nak makan banyak sebab tu mereka guna produk kurus. Kononnya boleh kurus tanpa exercise dan boleh makan banyak. Itu adalah penipuan paling berjaya sekali pada abad ini. Sama juga macam kita dulu mak bapak nak tipu anak-anak kita, sunat ni tak sakit macam kena gigit semut je. So tujuan dia nak bagi anak kita percaya sunat ni tak sakit macam kena gigit semut. Tak sekali lepas dah nampak gunting panjang macam ni menjeritlah budak itu. So that's why kalau boleh jangan tertipu lah. Jangan tertipu dengan produk-produk kurus. Jangan tertipu dengan statement-statement marketing produk kurus ni yang you all boleh gunakan produk kurus dan korang boleh makan apa sahaja. Penipuan terbesar pada abad ni, itulah dia. So that's why jangan tertipu, jangan membazir, beli benda-benda yang tak boleh memberi impact yang positif kepada diri kita. Kalau nak membazir juga, spend lah duit tu pergi ke masjid. Itu bukan membazir, itu namanya adalah bersedekah. Alright. So poin yang keempat tadi adalah minum air dengan banyak. Persoalan dia, macam mana nak minum air dengan banyak? Kalau katakan kita tak larat minum air dengan banyak. So antara cara yang saya gunakan juga adalah saya akan ambil 1 botol air, cukupkan dalam 2 liter dan saya akan minum, teguk. Dan macam manakah nak tahu sama ada kita ni dah cukup air ke belum? Tengok warna urin kita. Kalau warna urin kita masih lagi berwarna macam kepekatan macam tu kan, mungkin macam warna-warna macam ni, warna kuning macam ni, bermaksud itu kita masih lagi itu masih lagi tak cukup air. Alright, pengalaman saya macam tu. Nasib baik saya tak menangis. Saya relax je, keluarlah air mata sikit, menitik sikit je. Sekejap, contoh lagi kan. Contohlah kalau katakan warna kuning macam ni. Kalau warna kuning macam ni, urin kita bermaksud itu adalah warna urin kita tak cukup air, kita kena minum air lagi. Kita punya warna urin sepatutnya berwarna jernih. So bila warna jernih tu bermaksud lebih mudahlah sebenarnya kita faham yang kita punya air dalam badan dah cukup dah, kita boleh kurangkan sikit minum air. Tapi kalau katakan tak cukup lagi, tambahkan lagi minum air tu. Alright. Macam Cik Ta bagi tahu, takut efek kepada buah pinggang. Buah pinggang nak pakai lama, saya sayang diri saya. So Alhamdulillah kepada mereka yang sayang kepada diri sendiri macam Cik Ta dan macam student-student Batak Fitness yang lain, memang saya sarankan untuk follow cara pemakanan yang betul. Sebab cara pemakanan yang betul akan memberikan tahap kesihatan yang lebih baik terhadap diri kita. Saya sangat-sangat percaya juga we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan entah apa-apa, maka diri kita punya kesihatan pun akan jadi entah apa-apa. So that's why sangat penting, sangat gila penting
untuk kita faham apakah sebenarnya yang patut kita buat. Apakah yang patut kita makan? Adakah kita patut makan apa saja dan mengharapkan kepada produk kurus? Ataupun adakah kita patut menjaga pemakanan kita? Biarlah makanan kita tu menjadi ubat kita sekarang supaya kita dapat rasa dan dapat berada di tahap kesihatan yang lebih baik dalam tempoh jangka masa yang lama dibandingkan daripada kita duk makan ubat doktor tu, pil tu sebagai makanan harian kita. Sebab itulah yang menunjukkan kita ni dah pun jatuh sakit. Dan kita juga takut kalau pengambilan ubat-ubat tu secara berterusan, ianya akan merosakkan buah pinggang, akan merosakkan hati. So itulah yang akan menjadikan kita ni senang sangat jatuh sakit. Alright. Itu adalah yang keempat. Okay, now yang kelima pula. Siapakah yang dah ready yang kelima? Yang kelima tadi tu ada kena-mengena sikit dengan komen saya baca tadi daripada Puan Khamisah Puan Kamasiah Puan Nur Kamisah. Puan Nur Kamisah, kalau ada lagi kat sini. Ini adalah something yang saya nak explain juga tentang makanan. Alright, kita sebenarnya tak payah buat apa-apa pun untuk kita exercise. Yang paling penting sekali adalah kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, insya-Allah kita susah. Dan semua benda ni mungkin tak sesuai untuk semua orang. Tak sesuai untuk semua orang bermaksud, let's say, kalau katakan seseorang itu memang dah metabolisme dia tinggi dan dia nak mengurangkan sikit metabolisme dia, cara yang kelima ni tak sesuai. Okay? Kepada mereka yang mungkin ada masalah hyperthyroidism, bermaksud cara yang kelima ni tidak sesuai langsung. So, apakah adanya cara yang kelima? Cara yang kelima ni hanya sesuai untuk mereka yang normal dan juga mereka yang ada masalah hypothyroidism. Apakah hypothyroidism? Adalah sejenis penyakit yang hormon thyroid dia sangat kurang, yang menjadikan dia mudah sangat untuk mudah sangat untuk naik berat badan walaupun tak makan banyak sangat. So yang kelima ni adalah benda yang penting juga, adalah kita kena makan ataupun kita kena minum makanan ataupun minuman yang mengandungi thermogenic effect. Thermogenic effect. So that's why ilmu tu penting. That's why bila kita tahu ilmu tu penting, kita tahu apa yang kita makan. Kita tahu apa yang kita makan dan kita tahu apakah makanan tu punya efek terhadap badan kita. So far boleh follow tak? Kalau boleh follow, boleh tak komen boleh follow? Boleh tak bagi saya muka marah kalau boleh follow? Saya nak tahu berapa ramai agaknya dekat sini yang boleh follow, berapa ramai agaknya kat sini yang masih lagi bela-bela. Tak apa benda lah Jang ni duk cakap. Hei, pumpang, apa pun tak faham. So saya nak tahu berapa ramai agaknya yang boleh follow so far. Boleh tak bagi saya muka marah sikit? Boleh tak komen boleh follow? Sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya yang boleh follow. Saya nampak Puan Marbakti boleh follow. Sebab sebelum saya nak masuk sentuh poin yang kelima ni, saya nak pastikan semua sini boleh faham dan boleh follow dulu. Alright, so boleh follow So Alhamdulillah yang boleh follow tu. Yang kelima ni thermogenic effect. Makanan-makanan thermogenic effect ni, antara kesan dia adalah bila kita makan makanan-makanan tersebut, badan kita akan macam rasa panas dalam. Macam contohnya bila kita makan black pepper, bila kita makan makanan yang bercili. Okay, contohnya lagi bila kita minum kopi, bila kita minum teh, kopi teh pula, teh yang macam teh yang green tea tu, dia ni akan membantu kita membakar, memanaskan dalam badan kita. Dan secara tak langsung kita akan rasa berpeluh sikit. Saya nak explain sikit. Pil perancang boleh susahkan, betul. Pil perancang boleh menyusahkan seseorang itu menurunkan berat badan. So ada beberapa student saya yang mengambil pil perancang, memang ada sedikit masalah sikit lah untuk kurus kan. But anyway, nanti saya akan sentuh balik tentang benda tu. Puan Fazilah, Cik Saman, boleh follow I follow Macam cerita Saleh Yaakob, I follow. Boleh lah. Okay, saya sengaja dekatkan sikit dengan muka saya dengan kamera ni, supaya saya nak dekat sikit dengan you all. Macam lagi dekat tak? Jangan dekat sangat. Tajam ni, tajam. Boleh luka saya punya pipi ni. Boleh lukakan orang dengan janggut saya kat sini. But anyway, tentang makan makanan yang mengandungi thermogenic effect ni, okay, bila kita makan, kita akan panas dalam. Kenapa?
Kenapa? Sebab makanan-makanan tu dia mengandungi kalori yang sangat rendah, malah ada yang kalori dia zero kalori. Dan bila kita makan, badan kita yang terpaksa mengeluarkan tenaga untuk mencernakan semua makanan yang kita makan tu. Benda ni hanya berlaku kepada makanan termogenik, makanan yang mengandungi termogenik. Alright? Dalam erti kata lain, bila kita makan sesuatu makanan itu akan dijadikan sebagai tenaga untuk badan kita. Kita semua faham. Tetapi ada makanan yang tertentu yang jatuh di dalam bracket thermogenic food. Bila kita makan atau bila kita minum, dia tak ada kalori, dia tak ada tenaga untuk diberikan, tapi badan kita terpaksa mengeluarkan tenaga seolah-olah macam kita sedang bersenam. Dia akan mengeluarkan tenaga, dia akan mengeluarkan tenaga untuk mencernakan makanan-makanan tersebut. So that's why badan kita akan rasa panas daripada dalam, seperti macam kita nak exercise, macam baru mula-mula nak exercise. So dia akan keluarkan peluh. That's why saya pernah suggest kepada student-student saya, kepada mereka-mereka yang nak exercise, cuba try dulu minum kopi O tanpa gula, tanpa susu sebelum exercise. Kesan dia, Masya Allah, 18-19 pun kalah, peluh kita akan keluar gila-gila punya. Memang kita sedang membakar kau-kau punya kalori di dalam badan kita. So that's why cara yang mudah sekali, kalau tak nak exercise, just makan sahaja makanan yang mengandungi thermogenic effect. Antaranya adalah black pepper. Boleh masak ayam masak black pepper, boleh juga masak ayam masak halia, boleh juga macam ayam masak cili. Tapi of course pemilihan bahan-bahan untuk memasak tu sepatutnya kena bijak lah. Kopi O, yes, kopi O pun boleh juga. Green tea O pun boleh juga tanpa gula. Kalau nak letak gula yang ada zero kalori. Ada beberapa jenis sweetener yang ada zero kalori tu yang boleh membantu kita rasa manis, dan juga dia adalah zero kalori. Memang sebenarnya ianya akan memberikan kita impact yang sangat gila positif kepada mereka yang nak turunkan berat badan. So that's why saya memang sarankan untuk you all tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada hasil sharing saya. So that's why sebenarnya yang terbaik sekali bila bukan setakat kita tahu, tapi kita tahu dan kita buat. So that's why saya memang sarankan kepada mereka yang nak turunkan berat badan, cuba follow 5 cara yang saya sebutkan tadi. 5 cara tadi tu apa? Cara bernafas dalam-dalam, tinggikan muscle mass kita, supaya apa yang kita buat tu dia akan membakar lemak yang banyak. Dan cari jalan untuk bergerak dalam 50 ke 60% daripada maksimum heart rate kita. Yang keempat pula adalah minum air dengan secukupnya. Yang terakhir adalah makan dan minum minuman yang ada efek thermogenesis. Thermogenesis tu bermaksud panas dalam. Dia mengeluarkan haba di dalam badan kita supaya, sebab haba itu adalah apa tahu? Haba itu adalah tenaga, form dalam bentuk tenaga. Macam saya sebut semalam, tenaga tidak akan dimusnahkan, tetapi tenaga tu akan dapat dipindahkan. Tenaga yang dapat dipindahkan itu adalah mungkin tenaga daripada lemak kita dipindahkan kepada tenaga haba yang berada di dalam badan kita. So that's why kita rasa panas dalam dan kita akan berpeluh. So that's why bila cepat panas badan coach, bila ambil kopi kau, berjurai peluh keluar. So that's why untuk tadi, siapa nama tadi? Puan Nurul Kamisah yang dia kata dia punya heartbeat per minit dia 100 over. Mungkin juga dia mengambil makanan ataupun minuman yang mengandungi thermogenic effect yang menyebabkan jantung dia berdegup lebih kencang daripada biasa. Saya pernah kena macam tu pada tahun 2012 sebabkan saya hari-hari minum kopi, bukan setakat secawan, malah mungkin dalam 5 ke 6 ke 7 cawan sehari pada tahun 2012 yang menjadikan saya macam wah. Saya ingatkan saya ni sakit jantung, rupanya bukan. Itu namanya adalah agitated, ataupun itu namanya bila minum kopi kita punya degupan jantung kita akan meningkat lebih kencang daripada biasa. Waalaikumsalam Kak Sanisah Saini, apa khabar?
Sebab itulah 5 cara nak kurus tanpa buat apa-apa. Saya harap you all boleh amalkan sikit demi sedikit. Cuba mulakan dengan bernafas dalam-dalam dan minum air banyak-banyak dulu sebelum kita mulakan yang lain, sebabkan yang lain tu macam senang, yang lain tu macam complicated sikit. Dua itulah cara yang paling mudah sekali. Kalau kita tahu sahaja tak guna, tapi kita buat, insya-Allah kita akan nampak result. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang komen, especially kepada mereka yang dah tekan butang share dan dah share kepada seramai mungkin orang. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Terima kasih juga kepada mereka yang memberi saya like, memberi saya love, memberi saya muka marah, muka sedih dan sebagainya. Alright, kepada mereka yang mungkin berminat untuk dapatkan superfood. Superfood ni adalah sejenis makanan yang saya telah amalkan sejak daripada tahun 2012 lagi. Ianya memberikan saya tenaga yang lebih panjang, terutamanya sekiranya saya sedang berpuasa dan sebagainya. Ianya membantu saya rasa kenyang lebih lama. Sekiranya you all berminat, boleh contact ejen dan stokis kami dan juga wakil-wakil kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Alright, sekiranya you all tak tahu nak contact siapa, boleh je contact nombor telefon yang saya letak di ruangan pin komen tu, dan kita akan directkan anda dengan ejen dan stokis yang berhampiran dengan kawasan anda. Minum air banyak-banyak tu, air mineral ke air kopi? Air mineral tuan. Air mineral tuan ke puan? Ainal, tak kisah ni, puan kot. Okay? Minum air mineral puan, betul. So, minum air kopi tu dah fall into topik yang kelima tu, minum yang terbogenik. Low carbs ke superfood tu? Okay, yes, low carb. Satu sudu besar superfood ni dia mengandungi 5.32 gram karbohidrat. Okey, dia punya makros dia macam even untuk setiap makros. Karbohidrat dia ada 5.32, dia punya protein dia 2.61, fat dia 5.47. So dan fat adalah mengandungi omega 3. Kalau you all ambil let's say fish oil, tak payah ambil fish oil pun tak apa, ambil sahaja superfood ni, memang dia akan membantu kita, bagi kita meningkatkan kita punya tahap kesihatan kita. Tak percaya, boleh tengok setiap hari jam 3 petang di dalam Facebook page SYK. Saya akan letakkan video-video testimoni, screenshot dan sebagainya. Mereka yang pernah mengambil program dengan Batak Fitness dan mereka yang pernah mengambil superfood, apakah diorang punya feedback. So that's why kepada mereka yang masih lagi belum mencuba superfood ni, memang sangat sedih. Sebabkan kepada mereka yang maybe nak berpuasa 6 contohnya kan, nak berpuasa 6, bolehlah cuba superfood ini sebabkan ianya membantu anda untuk mengawal nafsu makan. Terutamanya pada bulan puasa, pada nak puasa 6 ni, mungkin kita seorang sahaja yang berpuasa dekat rumah, keliling tu semua tengah makan sedap-sedap. Ianya akan memberikan sedikit nafsu makan yang membuak-buak. Tapi Alhamdulillah kepada mereka yang dah mengambil superfood pada waktu sahur tadi, dia tak terasa nak makan pun. So that's why ianya memberi tenaga yang berpanjangan. So kepada mereka yang pernah mengambil superfood, yang ada masalah kencing manis pun jadi lebih sihat, lebih normal sebab kandungan fiber yang tinggi. Macam mana pengambilan superfood? Cara dia adalah, dekat sini ada tulis cara penggunaan. 1 sudu besar campur dengan 1 cawan air. 1 cawan air ni could be air suam, could be air jus, could be air apa-apa pun yang you all suka. Macam saya, personally saya suka campur dengan saya punya whey protein. So whey protein campur superfood memang the bomb. Dia membantu saya punya performance waktu saya exercise dan membantu saya punya muscle recovery bila saya dah habis exercise. So that's why saya memang galakkan kepada mereka yang boleh mengambil superfood untuk mengambil superfood. Siapa yang tak boleh ambil superfood adalah mereka yang mempunyai masalah gastrik, mereka yang mempunyai masalah low blood pressure, mereka yang mempunyai masalah prostat. Okey, tapi ada juga mereka yang ada masalah tekanan darah rendah, mereka yang ada masalah gastrik yang ambil superfood ni, dia okey. Sebab saya pun tak pasti kenapa kan, ada yang okey, ada yang tak okey. Saya tak berani, honestly speaking, saya tak berani kepada mereka yang ada masalah tekanan darah rendah dan
masalah prostat dan masalah gastrik itu untuk mengambil superfood. Tapi sekiranya you all nak mencuba try and error, saya memang galakkan sebabkan kita tak tahu kalau kita tak cuba. Betul ke betul? So alright, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali. Saya doakan anda sihat dan berjaya. InsyaAllah malam ni tak ada live sebab malam ni kita ada meeting bersama dengan Warriors. Esok insyaAllah jam 9 pagi dan 9 malam kita akan buat live. Saya harap live saya ni akan memberi manfaat kepada seramai mungkin orang untuk mendapat tahap kesihatan yang lebih baik. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.